Yang pertama, dalam kita membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang penuh dengan cinta, itu hal pertama yang kita harus lakukan adalah mencintai keluarga kita karena Allah. Imamul Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan bahwa orang yang niatnya bagus, pasti perbuatannya akan bagus. Dan orang yang niatnya tidak bagus, pasti perbuatannya tidak bagus, walaupun tampaknya bagus, walaupun kelihatannya elok, kelihatannya bagus. Kalau udah niatnya udah jelek, udah pasti nantinya perbuatan tersebut juga akan buruk pada akhirnya. Maka yang harus diperbaiki ketika kita hendak membangun sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, membangun sebuah keluarga yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dasari cintamu tersebut karena Allah. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan motivasi pagi ini dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita sekali lagi bertemu di ruang udara Radio IKIM bertemankan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam slot motivasi pagi. Dan insya-Allah pada kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua tentang satu tajuk yang mudah-mudahan ia akan memberikan lonjakan semangat kepada kita, iaitu tajuknya tentang semangat besar, jiwa besar. Semangat besar, jiwa besar. Dia sebenarnya kita nak kongsikan bahawa dalam kehidupan kita ini, dalam apa jua yang kita buat, mesti ada semangat yang besar dan jiwa yang besar. Kerana ada orang bijak pandai menyebutkan, orang yang berjiwa besar, baginya masalah itu kecil. Tapi kalau orang dah memang jiwa tu kecil, baginya masalah itu besar. Orang kalau jiwanya besar, masalah akan jadi kecil. Maknanya kalau orang kutuk ke, orang cuba nak meremeh-remeh, merendah-rendahkan semangat kita, bagi orang yang berjiwa besar, baginya itu semua kecil punya hal lah. Benda kecil sajalah, lagi mau kecil hati tak payahlah. Tapi kalau orang yang memang jiwa tu dah memang kecil, mari orang perli sikit, orang kata dekat grup WhatsApp ke, dia dah kecil hati nak lab group dah kerjanya tu. Dah. Bagi orang yang berjiwa besar, dia ada semangat yang besar. Dan ada satu kisah menarik yang saya nak kongsi dengan para pendengar Radio IKIM yang disayangi sekalian, iaitu kisah di antara dialog Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan pelajar-pelajarnya maupun murid-muridnya. Suatu hari Ibnu Jarir At-Tabari pernah bertanyakan kepada murid-muridnya akan satu soalan. Dia tanya, kalian semua dah bersedia untuk nak menyalin sebuah kitab tafsir yang akan aku karang? Dah bersedia ke semua? Imam At-Tabari tanya pada anak muridnya semua. Lalu mereka bertanya balik, tanya pada tuan guru, berapa tebal helaian muka surat kitab atau buku tu tuan guru? Lalu Imam At-Tabari menjawab, iaitu 30,000 muka surat. Sangat tebal, 30,000. Tuan-tuan kalau pernah baca kitab Imam At-Tabari, salah satunya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, rahsia kematian dan alam akhirat, kurang lebih begitu tajuknya. Tuan-tuan kalau tengok kitab tu saja, berapa tebal? 1121 muka surat tau. 1121 muka surat. Ini dia sebut pada anak murid dia 30,000 muka surat. Jadi pelajar-pelajar Imam At-Tabari pada waktu itu, bila dia dengar, masing-masing bila dengar rasa berat. Tebalnya berat. Lalu kata mereka, umur kami boleh habis sebelum selesai projek ni. Maknanya apa?
kami meninggal dululah. Projek tak siap-siap lagi. Kami meninggal dululah. Punyalah payah, punyanya lama, punyalah susah kerja ni. Lalu Ibnu Jarir At-Tabari dia macam agak kecewa lah dengan jawapan ni. Dia kalau boleh dia mengharapkan pelajar-pelajarnya itu menyahut seruan cabarannya itu, tapi dia agak kecewa dengan jawapan pelajar-pelajarnya itu. Namun apa yang beliau lakukan, iaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia meringkaskan kitab tafsirnya itu hanya jadi 3,000 muka surat. Kan? Tapi tak berapa lama kemudian lepas tu Ibnu Jarir dia tanya balik. Dia ajukan soalan, kalau kalian semua bersedia atau tidak untuk nak salin satu buku sejarah ataupun buku tarikh yang akan aku tulis? Adakah kalian bersedia untuk nak mencatat, nak salinnya? Iaitu sejarah dunia sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah ke hari ini. Lepas tu murid dia tanya lagi, berapa tebal pula buku ni kali ni Tuan Syekh? Lalu Imam Ibnu Jarir At-Tabari memberitahu bahawa ketebalan buku tarikh atau buku sejarah sejak daripada Nabi Adam sampai zaman sekarang dijangkakan kira-kira 30,000 muka surat. Setebal kitab tafsir cadangan yang awal-awal dulu kan. Murid-murid Ibnu Jarir bila dia dengar lah kan, semua dah rasa macam lemah, dah rasa berat dah. Ibnu Jarir berkata, innalillah, semangat telah mati. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita lihat ya, sebagaimana buku tafsirnya, Ibnu Jarir kembali meringkaskan buku sejarahnya itu jadi setebal buku tafsirnya. Dan kedua-dua buku ni telah pun dicetak dan dapatlah kita baca dan kita telaah pada hari ini. Dan ini yang kita nak katakan, semangat besar, jiwa besar. Imam At-Tabari semangat dia cukup besar, jiwanya sangatlah besar. Bagi orang yang nak berjaya dalam hidup, bermodalkan semangat yang besar, jiwa yang besar itu penting. Sebab itu kalau kita lihat apa yang disebut oleh pakar-pakar kejayaan, pakar-pakar motivasi menyebutkan, orang nak berjaya mesti kena ada 8 sikap. Orang nak berjaya mesti kena ada 8 sifat perlu ada pada dia. Pertama sekali, rancang tindakan kita. Maknanya kalau macam Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi, dia nak merangka berapa helaian, berapa halaman kitab yang nak dikarang beliau itu, rancang dulu. Berapa lama nak disiapkan? Tuan-tuan ada kerja, tuan-tuan mesti ada perancangan. Aku mesti siapkan kerja ni sebelum jam 4 petang ni, ataupun aku mesti siapkan kerja ni sebelum hujung minggu ni, ataupun mesti ada perancangan supaya benda itu dapat dilangsungkan, dapat dilaksanakan dengan teratur dan rapi dan kemas sebagaimana yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cabar alasan kita. Yang kedua, cabar alasan. Artinya kadang kalau kita nak buat satu kerja, nak buat satu tugasan kita, akan banyaklah alasan, mengantuklah, penatlah, tak laratlah, tak ada masalah. Cabar alasan kita tu untuk sedaya upaya sampai jadi. Sampai jadi. Dia kan manusia dalam dunia ni kan paling kurang pun ada 3 jenis. Ada manusia yang buat sampai jadi. Ada manusia tunggu sampai jadi. Yang paling teruk nombor 3, tak tahu apa jadi. Apa nak jadilah. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi. Pertama, ada manusia buat sampai jadi. Make things happen. Buat sampai jadi. Sekali aku dah melangkah, sekali aku dah mulakan, aku akan buat sampai jadi, sampai siap. Namun dalam masa yang sama ada manusia jenis yang kedua, dia tunggu sampai jadi. Tunggu let lu. let lu. Tunggu dulu, jangan kalut. Jangan kalut boh, jangan lorat. Tenang. Dia tunggu je lah. Yang berjayanya orang lain, dia duduk macam tu ya. Tapi okey lagi lah nak dibandingkan orang yang ketiga. Tak tahu apa jadi. Dia pun tak tahu, tak ambil tahu keliling apa ni yang berlaku. Anak dia pelajaran entah macam mana, dia pun tak ambil tahu. Ini bahaya tuan-tuan. So yang kedua, cabar alasan kita. Segala kelemahan, segala rasa susah tu kita ketepikan. Yang ketiga, kata pakar-pakar motivasi, yang ketiganya, jangan biarkan semalam sabotaj kita hari ini dan juga kemudiannya. Maknanya mungkin apa yang kita lakukan semalam tak mencapai kejayaan, namun jangan biarkan dia sabotaj kita. Jangan buatlah, kau ingat tak kau dah buat sebelum ni, tak jadi, tak payahlah. Jangan sampai begitu.
Ya, mungkin kita akui sebelum ini kerana kelemahan, kekurangan, mungkin kita terlepas pandang, kita kurang berhati-hati. Namun selepas daripada kejadian itu, jadikan kita sebagai orang yang belajar daripada kesilapan lalu untuk diperbetulkan di masa akan datang. Itu yang ketiga. Yang keempat, pandang ke hadapan. Fokus ke hadapan kita. Seperti yang pernah saya sebut dalam perkongsian sebelum ini. Naik atas jalan raya, fokus pada jalan. Bukan pada tembok, bukan pada pembahagi jalan. Fokus pada jalan tau. Yang kelima, bersungguh untuk mencapaikan hasil. Yang keenam, tingkatkan dan ikut keutamaan yang telah pun kita sasarkan itu. Yang ketujuh, fokus pada kemampuan kita, bukan pada kekurangan kita. Apa yang kita mampu, bakat yang kita ada, kita tak boleh jadi orang lain, kita kena jadi diri kita. Apa yang kita mampu, kita buat sebaik-baiknya. Dan yang ke-8, tangguhkan ganjaran sampailah tugas yang kita laksanakan tu selesai. Bagi orang, dia suka nak reward setiap kejayaan dia buat. Ya, selagi belum berjaya, selagi belum selesai, maka tangguhkan dulu. Buat sampai berjaya, sampai menjadi, maka bolehlah kita nak reward, memanjakan diri dengan kejayaan yang telah pun kita perolehi. Ini sifat orang yang ada semangat besar, jiwanya besar. InsyaAllah, kalau diikut, kalau dijadikan sebagai panduan, kita akan berjaya dunia dan bahagia di akhirat. InsyaAllah tuan-tuan, mohon ampun, mohon maaf sepanjang perkongsian saya ini. Kalau sekiranya ada kekurangan, harap diperbetulkan dan moga ada rezeki dan kesempatan lagi, kita akan bersua lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi